Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada episod yang kedua, iaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 menggunakan tafsir kitab tafsir Jalalain hasil penulisan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim, iaitu Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, dzalikal kitab, kitab Al-Quran ini, iaitu Alkitab yang dibacakan Muhammad ini, kitab yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. La raiba fih, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan padanya, bahawa kitab ini berasal daripada Allah. Rangkaian kalimat nafi ini, la raiba fih, adalah khabar yang mubtada'nya adalah kata penunjuk ini. Kata penunjuk ini menunjukkan makna mengagungkan petunjuk. Kata ini sebagai khabar kedua, iaitu sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang bertakwa dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan untuk melindungi diri daripada siksa api neraka. Baik, kitab ini Al-Quran. Pada Nabi Muhammad SAW diturunkan kitab Al-Quranul Karim. Pada Nabi Isa diturunkan kitab Injil. Kepada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Dan kepada Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada malam nuzul Al-Quran, daripada Luh Mahfuz, daripada langit, daripada Luh Mahfuz itu turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia pada malam nuzul Al-Quran. Diturunkan sebuku, komplit Quran, daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah, satu buku Al-Quran, lengkap Al-Quran. Daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad diturun secara berperingkat. Okey. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu mereka yang beriman, yakni membenarkan kepada yang ghaib, sesuatu yang tak nampak di mata kasar, seperti kebangkitan hari kiamat, seperti syurga dan neraka, perkara-perkara gaib yang kita tidak nampak dengan mata kasar, tetapi kita diberitahu oleh Nabi Muhammad, diberitahu oleh Al-Quran, kita dengar supaya kita mengimani perkara-perkara gaib. Kita tak nampak seperti alam barzah, kejadian malaikat, rupa malaikat, jin, benda-benda yang gaib kita tidak nampak, tapi kita dikhabarkan perkara-perkara sam'iyah. Kita wajib kita beriman, kita percaya dengan yakin adanya syurga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya alam barzah dan lain-lain. Okey, seperti kebangkitan, hari kebangkitan, syurga dan neraka. Melaksanakan solat, okey, wa yuqimus solah, melaksanakan solat yang wajib 5 waktu. Okey, dimulai dengan solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat Isya 4 rakaat. Solat ini
Allah Subhanahu wa taala fardukan, wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perintah solat itu diterima oleh Nabi Muhammad pada malam Isra wal Mi'raj 27 Rejab yang berlaku pada baru-baru ini. Okey, kita baru saja menyambut Isra wal Mi'raj. Pada malam yang agung itu Nabi Muhammad menerima perintah solat 5 waktu. Pada asalnya 50 waktu, tetapi di atas nasihat Nabi Musa AS di langit yang ke-6 minta dikurangkan 5 sehinggalah jadi 5 waktu. Okey, tetapi pahala ganjaran solat 5 waktu sama seperti 50 waktu. Baik. Iaitu menunaikan solat dengan memenuhi seluruh kewajipan-kewajipannya. Okey, dalam solat dia ada rukun-rukunnya, 13 rukun solat. Kita kena sempurnakan rukun-rukun solat, barulah solat kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menginfakkan okey, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang ini mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita, kita infakkan sebahagian rezeki sekadar kemampuan kita ni, berilah kepada orang-orang yang memerlukan, seperti orang fakir, miskin, anak-anak yatim dan lain-lain. Okey, jangan kita bakhil, jangan kita kedekut. Sungguhnya harta yang kita beri itulah merupakan harta kita di hari kiamat kelak. Kita nampak dari segi dunia ni nampak kuranglah, sebenarnya di sisi Allah kita ni bertambah saham di sana. Baik. Yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okey. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu Muhammad, iaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, yakni Taurat, Injil, Zabur. Okey. Dan mereka yakin akan adanya hari akhirat, iaitu mereka mengetahui adanya hari akhirat. Okey. Itu masuk ayat yang keempat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan ciri-ciri tersebut di atas. Ciri-ciri yang di atas ni yang menunaikan solat, yang beriman kepada perkara ghaib, menafkahkan sebahagian daripada hartanya. Mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. InsyaAllah mereka meraih syurga dan selamat daripada neraka. Okey, itu tafsir 5 ayat permulaan suratul Baqarah. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar, mendapat manfaat daripadanya. Baik, suratul Al-Baqarah 1 hingga 5. Boleh juga dibacakan untuk diamalkan selepas solat. Selepas solat subuh, selepas solat maghrib, dijadikan sebagai wirid. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit tafsiran ayat itu kita mendapat ilmu dan mendapat manfaat, insyaAllah. Okey, sedikit Ashabun Nuzul. InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang, pada ayat yang ke-9 suratul Baqarah. Okey, ayat ke-9, ayat 26, ayat 79, ayat 102, ayat 109 sehingga 110, ayat 114, ayat 198 dan ayat 204 sehingga 207. Setiap ayat Al-Quran yang diturunkan ini dia ada sebab-sebab yang tersendiri. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang saya akan membincangkan, akan mengkhabarkan sedikit Ashabun Nuzul pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah
saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.